ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita berada pada 10 malam yang akhir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kalau sekiranya aku mengetahui malam itu adalah malam Al-Qadar, madza aqulu bihi atau madza aqulu fihi, apa yang aku perlu ucapkan? Qala quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi SAW menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, katakanlah ataupun ucapkanlah doa Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau itu al-afu, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maksud maaf adalah padam. Itu maaf. Sebagaimana yang kita sebut, maafkan saya. Ya, saya pun maafkan anda lah. Maksudnya kosong-kosong kata orang. So apabila minta kepada Allah al-afu, supaya Allah memadamkan, Allah maafkan kita, memadamkan apa saja dosa yang telah kita lakukan. Dan itu adalah doa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pendek, doanya pendek. Dan apabila ditanya kepada Nabi nak baca apa, itu saja. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-ibratu, maka ibrah pengajarannya bukan dengan banyaknya ibadat ataupun dengan pelbagai bentuk ibadat. Tetapi kalau seseorang itu memfokuskan pada malam Al-Qadar itu dengan memohon kepada Allah dengan banyak doa, hanya doa dan dia tidak salat umpamanya mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala juga menerimanya. Dan mungkin ada orang yang mungkin salat dia kerjanya. Lepas dua, lepas dua, lepas dua, lepas dua, lepas dua, lepas dua. Mungkin ada hamba Allah yang mungkin salatnya tak berapa nak larat. Maka dia baca Al-Quran. Maka dia baca Al-Quran malam Al-Qadar, dia baca dan dibaca dan dibaca dan dibaca. Mungkin ada orang mungkin tidak baca Al-Quran. Mungkin pada malam itu dia berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka itulah agama kita. Dan apabila diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan persoalan ataupun dengan soalan Aisyah, apa yang perlu dilakukan pada malam Al-Qadar? Doa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa ini mencerminkan apa dia? Allah itu pertama al-afu. Allah ini maha pemaaf. Dan Allah suka memaafkan. Maka maafkanlah aku kan. Minta ke Allah. Maka sebagaimana kita nakkan Allah memaafkan kita dan mengampunkan dosa kita, begitu juga kita dengan orang lain. Mesti juga bersikap dengan sikap pemaaf. Bagaimana mungkin kita minta kepada Allah yang maha pemaaf, tapi bila berlaku konflik antara kita dengan sahabat kita, sehingga susah sangat nak memaafkan orang. Ya betul, memang susah pun nak maafkan orang. Sebab itu Al-Quran menyifatkan sifat orang yang bertakwa itu apa? Wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Al-kazimin al-ghaidha, orang yang menahan kemarahannya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang. Allah menyifatkan sifat seorang mukmin. Apabila Allah sebut tentang ayat yang panjang tentang orang mukmin, orang yang beriman, maka Allah selitkan orang yang menahan kemarahan dan memaafkan orang lain. Tidak malukah kita di hadapan Allah
mohon kepada Allah yang Maha Pemaaf untuk maafkan kita, dalam masa yang sama kita ini bukan perangai kita suka memaafkan orang, tak malukah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Maka Allah itu lebih berhak untuk dia tak maafkan. Dia Tuhan, dia Khaliq, dia pencipta. Maka dengan demikian Allah memaafkan. Dan Allah dengan maha rahmatnya maka memaafkan hamba-hambanya. Dan apabila seorang hambanya memohon kemaafan dan keampunan kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Jadi itu adalah doa yang ditanya oleh Aisyah kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan begitu pendek sekali doanya, tetapi maknanya yang begitu mendalam. Dan apa yang paling utama sekali dalam kehidupan kita supaya Allah ampunkan dosa kita, itu je. Kita tak mau yang lain dah. Kita nak Allah ampunkan dosa kita dan maafkan kita. Tak payah nak doa apa Dia pun buat senarai, nak kereta baru, nak rumah baru, nak gaji baru, nak bonus dapat biar cepat sikit sebelum raya. Macam-macam lah. Tak payah. Semua tu tak payah. Sebab yang kita perlu dalam kehidupan kita adalah Allah maafkan kita. Yang kita perlu dalam kehidupan kita Allah mengampunkan dosa kita. Itu dah apa kata paling tinggi lah, kemuncak yang kita nak. Dan apabila Allah memaafkan kita dan mengampunkan kita, Allah akan memberikan apa yang kita mahu. Maka itu yang paling utama sekali. Dan kita nak rida Allah Azza wa Jalla. Dan dengan rida Allah dan Allah maafkan, ampunkan kita, maka kemuncak kepada itu adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diajak oleh Nabi kita kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha ketika mana ditanya apakah yang perlu dilakukan pada malam kalau sekiranya dia tahu malam itu adalah malam Al-Qadar. Maka banyak doa kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Kita telah pun bercakap tentang masalah beberapa perkara tentang tadabbur Al-Quran. Dan kita dah sebut dah di awal dulu, tadabbur Al-Quran adalah yang kita nak daripadanya pemahaman, kefahaman kepada Al-Quran. Dan apabila kita memahami Al-Quran, maka kita tahu ilmu apa yang kita nak daripada Al-Quran. Sebagaimana telah kita sebutkan syair yang disebut oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian berikutnya kita sebut antara perbuatan para salaf itu memfokuskan bacaan Al-Quran pada waktu malam. Dan itu membantu tadabbur. Kerana pada waktu malam itu adalah lebih tenang dan lebih hudu'. Lebih senang untuk memahami Al-Quran. Lebih senang untuk mentadabbur Al-Quran. Kerana pada waktu itu adalah waktu yang sunyi. Dan kita pun fokus pada malam itu dan tidak disibukkan dengan pekerjaan yang lain. Sehingga macam kita sebutkan bahawa para salaf membaca Al-Quran dan mereka menganggap Al-Quran itu adalah seperti surat daripada kekasihnya. Dan dia baca pada waktu malam supaya dia lebih fokus apa yang nak disebut oleh kekasihnya kepada dia. Maka hendaklah kita mentadabbur Al-Quran pada waktu malam itu aksar, lebih banyak daripada waktu siangnya. Kerana waktu siang itu kita disibukkan dengan macam-macam pekerjaan dan macam-macam urusan, menyebabkan susah untuk kita tadabbur pada waktu siang. Antara tujuan kita mentadabbur Al-Quran lagi adalah membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran biqasdil amal bihi, untuk tujuan beramal dengan Al-Quran. Untuk tujuan beramal dengan Al-Quran. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ya hamalat Al-Quran atau ya hamalat al-ilm, i'malu bihi fa innamal alimu man amila bima alim wa wafaqa ilmuhu amaluh wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilmi la yujawidu taraqiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum wa takhalafa sariratuhum ala niyatahum يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى.
disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ya hamalatal Quran, wahai orang yang membawa Al-Quran. Ya hamalatal Quran, atau ya hamalatal ilm, atau wahai orang yang ada ilmu, wahai orang yang membawa ilmu. I'malu bihi, beramallah kamu dengan ilmu. I'malu bihi, fa innamal alimu man amila bima alim, dan sesungguhnya orang alim itu man amila, iaitu orang yang melakukan beramal dengan apa yang dia tahu. Bima alim, dia tahu maka dia amal, itu orang berilmu. Wa wafaqa ilmuhu, maka bertepatan pula ilmunya itu amaluhu, bertepatan pula ilmunya itu amalnya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilm, dan akan ada kaum yang membawa ilmu la yujawidha atau la yujawidu taraqiyahum, tidak lepas taraqiyahum. Akan ada kaum yang datang membawa ilmu ataupun orang yang ada ilmu, tapi ilmunya itu tidak lepas dia punya tengkuk ni, tak lepas dia punya leher ni. Maksudnya macam disifatkan puak-puak Khawarij, seperti kita dah sebut dah sebelum ini, banyak riwayat bahawasanya puak-puak Khawarij itu mendakwa mereka ada ilmu, mereka mendakwa mereka itu alim, mereka mendakwa mereka itu abid, ahli ibadat, mereka mempertikaikan ibadat para sahabat, mereka membanding-bandingkan ibadat mereka dan ibadat para sahabat. Tapi Nabi kata, walaupun demikian, mereka itu baca saja Quran tapi tak faham. Baca saja Quran tapi tak faham. Maka bila tak faham, maka mengangkat slogan yang tak faham. Slogan yang benar, ara au yuradu bihi al-batil, itu man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Maka ditujukan ayat itu kepada Ali, ditujukan kepada Aisyah, maka dikafirkan para sahabat. Maka ini orang yang mendakwa kuat imannya, ini orang yang mendakwa baca Quran lagi bagus, lagi hebat daripada bacaan para sahabat. Ini orang yang mendakwa salat mereka lebih banyak daripada salat para sahabat. Itu puak-puak Khawarij. Maka puak-puak Khawarij banyak ibadat dan kuat ibadat, tetapi baca Quran tak faham. Jadi akan ada kaum yahmiluna al-ilm, akan membawa ilmu ini tetapi tidak lepas ke leher mereka itu, tak lepas, tak masuk ke dalam hatinya. Yukhalifu amaluhum, amalannya menyelisihi ilmunya, amalan menyelisihi ilmu. Wa takhalafa sariratuhum ala niyatahum, maka berbeza pula amalan yang disembunyikan dengan amalan luarannya. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dha, duduk dalam hilaq, duduk dalam kumpulan-kumpulan masing-masing dan berbangga-bangga dengan kumpulan masing-masing. Kemudian hatta inna ar-rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi, sehingga kalau ada di kalangan kumpulan mereka pergi duduk dengan kumpulan yang lain, dia benci kepada dia, benci dan dia tak suka. Jadi ini yang berlaku atau ini yang akan berlaku, iaitu puak-puak yang membawa ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu. Maka apabila kata Ali, ya hamalatal Quran, wahai orang yang membawa Al-Quran, beramallah kamu, sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmu mereka. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah qala amara an-nasu an ya'malu bil Quran fattakhidhu tilawatahu 'amala. Kata Al-Hasan al-Basri, qala amara an-nasu an ya'malu, diperintahkan manusia ni untuk beramal, ya'malu bil Quran, dengan Quran. Fattakhidhu tilawatahu, maka mereka mengambil bacaan-bacaan Quran mereka itu menjadi amalan, amala. Maksudnya dia baca Quran dan dia faham dan dia beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Maka itu orang yang dipanggil ahlul Quran tu. Qala Al-Hasan al-Basri, inna awlan nas bihadzal Quran man ittaba'ahu wa in lam yakun qara'ahu. Kata Al-Hasan al-Basri lagi, inna awlan nasu bihadzal Quran, sesungguhnya orang yang lebih utama, yang lebih layak, yang lebih aula, lebih dulu kepada Al-Quran itu, man ittaba'ahu, iaitu orang yang mengikutnya, wa in lam yakun qara'ahu, walaupun dia tak baca.
punya nak bagi tahu, amal Quran. Biar tak baca, tapi amal Quran. Tu yang bagus. Bukan maksudnya jangan baca Quran. Bukan maksud Imam Hasanul Basri itu tak payahlah baca, beramal cukup. Tak. Dia nak bagi tahu betapa pentingnya amal dan betapa pentingnya beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Maka dia kata, inna awlan nasu bihadzal Quran. Orang yang lebih layak kepada Quran ini adalah orang yang mengikut Quran itu, walau dia tak baca. Maksudnya, baca penting. Tapi, yang lebih penting dari itu adalah mengikut Al-Quran. Dah tentulah orang yang nak mengikut Al-Quran mesti baca. Dan dah tentulah orang yang nak mengikut Al-Quran mesti baca dan faham. Ini dipanggil tadabbur. Maka bila dia baca dan dia faham, barulah dia mengikutnya. Tetapi kalam Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ni tadi nak menegaskan ataupun nak bagi kuat bahawasanya orang yang lebih layak dengan Quran ini adalah orang yang mengikut Al-Quran. Bukan hanya yang membacanya tapi tak ikut. Ada je orang yang baca banyak tapi dia tak ikut Quran. Dia baca je tapi dia tak faham Al-Quran. Jadi kita jadi orang yang membaca Al-Quran dan orang yang memahami isi kandungan Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Wa an Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullah an Uthman wa Ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam كان يقرأهم العشر فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dalam tafsir At-Tabari dibawakan satu riwayat bahawasanya daripada Uthman dan Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra'uhum al-ashr, adalah Nabi membacakan kepada mereka 10 ayat demi 10 ayat, 10 fala yujawidunaha ila 10 ukhra, dan dia tidak melangkaui pada 10 yang berikutnya, itu 10 ayat yang berikutnya, hatta yata'allamu ma fiha minal amal, sehingga mereka mempelajarinya ma fiha, apa yang ada pada 10 ayat yang awal itu dulu, minal amali, untuk diamal. Maka baca 10 ayat, tak lepas lagi 10 ayat, baca bagi faham 10 ayat dulu dan amal. Bila dah baca, dah faham, dah amal, dan lagi 10 ayat berikutnya. Lepas 10 ayat berikutnya tadi tu dibaca lagi dan difahami dan diamal. Dan sehinggalah dia dah faham dan diamal, lagi baca berikutnya, belajar lagi 10 ayat. Maka begitulah tadabbur. Yang penting dia belajar dan dia faham. Biar sikit. Ibn Mas'ud dan riwayat lain 5 ayat demi 5 ayat, dan dia tidak lepas daripada 5 ayat, mereka telah faham dan telah amal. So bagi faham dan bagi amal 5 ayat dulu, berikutnya 5 ayat berikutnya 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Kan kalau dia melaziminya, walau sedikit ada barakah. Kerana amalan yang terbaik adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang terbaik adalah yang berterusan walau sikit. Walau sikit. Sebenarnya lebih relevan untuk kita pada zaman sekarang. Tak payah doa ngaji tadabbur banyak sangat. Doa habis dah satu surah, masuk surah baru, masuk lagi surah baru. Sudahnya surah yang awal sampai surah akhir tak amal. Ataupun tak faham. Mungkin dia belajar tadabbur, dia belajar tafsir Quran, tafsir belajar habis pergi masuk pelajaran baru, pelajaran lama lupa dah. Masuk lagi pelajaran baru, pelajaran lama lupa dah. Tak apa, biar sikit-sikit, tak payah nak pulun banyak-banyak. Biar sikit tapi faham dan amal. Mungkin susah untuk kita sebagai orang awam, mungkin start dengan surah yang biasa kita baca. Surah Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallah dah hafal. Maka berikutnya faham Qul Huwallah apa maksud dia. Dan berikut dah faham, amal. Walaupun dia tentang tauhid, maka amalan dengan tauhid kita lah. Berikutnya Qul A'udzu Birabbin Nas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan berikutnya lah. Dan berikutnya, yang penting kita cuba memahami Al-Quran dan kita cuba beramal dengan Al-Quran, dan itu adalah yang terbaik.
Dan ini semua tidak datang melainkan dengan mencintai Al-Quran. Semua ni tidak datang melainkan dengan perasaan cinta terhadap Al-Quran. Kerana tak akan mungkin seseorang itu tadabbur Al-Quran tanpa rasa cinta kepada Al-Quran. Maka bila dia ada cinta kepada Al-Quran, maka dia suka untuk membacanya. Dan bila dia membacanya, dia teringin nak tahu apa maknanya. Dan bila dia tahu bila dia teringin nak baca apa maknanya, dan berikutnya dia cuba amalkan. Itu yang terbaik. Dan itu adalah yang terbaik. Dan mudah-mudahan, biar sikit, mudah-mudahan ada barakah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu. Walaupun sedikit itu lama-lama jadi bukit, kata orang Melayu. Biar sikit. Dan itulah cara kita belajar. Tadarruj. Maka bila belajar sikit-sikit amal. Belajar sikit amal. Belajar sikit amal. Belajar sikit amal. Akhirnya jadi alim. Ulama yang jadi ulama besar dan sebagainya, yang semua dalam kepala otak dia, tak main datang sekaligus semua sekali bubuh dalam kepala otak dia. Tak boleh. Mana ada orang hobi tu. Dia belajar sikit. Tadarruj. Belajar hadis 40 dulu. Hafal hadis 40 dulu. Hadis 40 faham hadis 40 dulu. Berikutnya naik pula 50 hadis. Berikutnya. Akhirnya banyaklah ilmunya. Dan itu adalah cara kita belajar dan cara kita tadabbur Al-Quran sedikit demi sedikit, dan dengan sedikit demi sedikit tetapi berterusan, di situlah datangnya barakah ilmu. Biar apa orang kata, atas seminggu sekali pun, kalau kita mengaji pun seminggu sekali pun, dan berterusan seminggu sekali je, cukuplah. Nabi pun dah bagi kuliah bukan setiap hari dah. Nabi kata nanti takut boring kan. Seminggu sekali belajar. Tapi kalau betul-betul dia belajar, maka walaupun seminggu sekali, maka barakahnya ada, dan itu kebaikan yang banyak Allah akan bagi dia. Dan di samping masa yang sama kita doa kepada Allah, Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, kau tambahkanlah kepada aku ilmu dan kurniakanlah aku kefahaman. Dan mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi rabi'a qalbi atau rabi'a qulubina, menjadi Quran ini menjadi sebagai penyejuk mata hati kita ni. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi imam yang membawa kita kepada jalan yang akhirnya membawa kita kepada jalan kepada syurga. Dan mudah-mudahan kita dapatlah benda tu. Tapi macam mana cara nak dapat? Mesti baca Al-Quran. Dan macam mana lagi nak dapat? Mesti faham. Dan macam mana nak jadi ahli Al-Quran lagi yang akan diberi panduan oleh Al-Quran adalah tadabbur. Maka itulah kunci tadabbur Al-Quran. Dan sebenarnya banyak lagi disebutkan bagaimana cara ataupun kunci-kunci tadabbur Al-Quran al-amsal. Maka mudah-mudahan, tapi tak apalah, mungkin ada peluang yang lain, kita akan baca lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.